Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning. Welcome back to our channel Suara Sunnah, JAIPS, MAIPS and also Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Alhamdulillah, dapat lagi kita bertemu untuk fasa 6 tuition online Perlis Mengaji TOPM, dan juga hari ini saya telah last 2 days or last 3 days if I'm not mistaken, saya telah mendapat satu tugasan untuk mengajar pelajar tahun 4. Jadi hari ini kita sebelum-sebelum ni saya mengajar tahun 6 yang untuk tuition ni. Jadi apabila saya mendapat tugasan untuk tahun 4 ni, saya akan go very details dan juga akan slow and steady. Sebab apa? Untuk makluman para pelajar yang ada di rumah dan juga mungkin ada sesetengah penonton adalah dalam kalangan ibu bapa, untuk tajuk tahun 4 CEFR bahasa Inggeris ni, anak-anak kita di rumah yang merupakan tahun 4 sekarang ni, mereka ni merupakan batch yang pertama untuk silibus bahasa Inggeris CEFR. Untuk para pelajar yang tahun 5 dan tahun 6 sekarang, mereka masih menggunakan KSSR, Kurikulum Standard Sekolah Rendah, untuk bahasa Inggeris. Untuk tahun 4, mereka adalah first batch untuk kurikulum Common European Framework untuk CEFR. Jadi kebanyakan buku teks ni banyaklah kita join dengan the United Kingdom semua, dan juga antara orang yang terlibat dalam penyediaan buku teks CEFR ni adalah salah seorang pensyarah saya di UUM, iaitu Dr. Aspalila. Okey, untuk pengetahuan para pelajar di rumah, untuk tajuk yang akan saya terangkan pada hari ini, very simple, very short but very precise. Pendek tetapi sangat mendalam. Okey, tajuk ni adalah unit yang pertama, dan juga saya telah bekerjasama dengan rakan saya di sekolah untuk bertanya kepada mereka tentang apa yang telah mereka ajar kepada para pelajar, dan juga saya telah mendapat buku teks dan saya ada buat revision sekali dengan discussion dengan saya punya rakan-rakan. So I hope insyaAllah dengan adanya saya dekat sini, saya dapat membantu anak-anak di rumah untuk lebih memahami apa yang akan kita pelajari pada hari ini. So basically hari ini tajuk kita very simple, country, nationalities and verb to be. Country adalah kita tak sebut sebagai country. Saya banyak dengar para pelajar yang mana yang faham bahasa Inggeris rata-rata guna salah pronunciation. Pronunciation bukan pronunciation. The word, the way you pronounce it is pronunciation. Samalah juga untuk country. Dia tak sebut sebagai country. Kita akan sebut dia sebagai country. K-A-N-T-R-I. Jadi country. Nationalities ni adalah kita punya kerakyatan ataupun kita punya citizenship lah dalam kata yang lain, dan juga verb to be. Verb to be ni is very simple, tetapi kalau anak-anak di rumah tak faham verb to be daripada darjah 4, awak semua akan menghadapi masalah apabila awak naik tahun 5 dan tahun 6. Sebab verb to be ni adalah very basic. Kalau nak belajar bahasa Inggeris pun memang kita kena pergi untuk verb to be dulu. Kita kena master betul-betul verb to be, then only kita boleh naik tahun 5, kita boleh belajar dengan lebih mendalam apa dia lagi jenis-jenis dia. Jadi untuk hari ini sila beri tumpuan kerana saya nak membantu awak untuk faham apa itu verb to be. Okey.
Yang ini sekarang kita tengok sedikit video yang saya petik daripada awak punya buku teks CFR. Sorry, kejap. Year 4 Tutorial. Unit 1. Where are you from? Okay. Friends Listen and read, from yeah? around the world. We're all friends from around the world. We've got each other, we're not alone. We're all friends from around the world. We've got each other, we're not alone. My name is Aina, I'm from Malaysia. My friend's from the UK, her name is Anastasia. This is Paulo, he's from Brazil. His friends from the US, her name is Jill. We're all friends from around the world. We've got each other, we're not alone. We're all friends from around the world. We've got each other, we're not alone. Check out the sentences. Okay, kita tengok check out the sentence ya. My name is Aina. My name is Aina. He's from the UK. He's from the UK. From around the world. From around the world. We've got each other. We've got each other. We're not alone. We're not alone. Friends from around the world. Okey, so kita dapat tengok dah tadi video yang telah dinyatakan dekat situ. Kita nampak lirik-lirik yang telah dikenal pasti dalam tu. Dia cakap daripada Malaysia ada, daripada Brazil pun ada, daripada The United Kingdom pun ada, The USA pun ada. Kenapa kita pakai The United Kingdom? Awak boleh cari balik video saya yang lepas untuk tahun 6. Saya mengajar tentang The Article. Okey, kalau para pelajar nak tahu pun boleh, kalau tak mau tahu lagi pun tak apa, belum masuk lagi topik tu. Okay, so let's look at some maps. Hari ini kita nak tengok tentang peta. Ini adalah salah satu part dalam peta dunia yang awak kena tahu, yang mana kita terbahagi kepada dalam gambar ni North America dan juga South America. So South America ni adalah ada Brazil, ada Argentina, ada Chile, dekat situ semua ada dekat bawah tu. Sebab dalam kebanyakannya mereka berbahasa Latin lah. Yang macam kalau mak ayah awak biasa tengok cerita Rosalinda kan, daripada Colombia. Dia orang semua ni daripada South America. Tapi kalau bila North America yang awak dapat tengok sekarang ni ada the United States, adalah satu negara, the United States juga, dan juga ada Canada dekat situ. Canada ni adalah satu negara yang lain. The United States of America. Kerana dia kita sebut sebagai the United States of America adalah dia kerana kesatuan dalam satu-satu negeri dalam the United States of America. Okey, jadi ini adalah peta yang para pelajar kena tahu. Sebab apa? Dalam first muka surat awak dalam buku teks CFR, nanti dia akan tanya, kawan awak ni berasal daripada mana? Nanti dia akan letak kawan tu dekat peta ni. Kalau awak tak tahu peta ni, awak tak boleh jawab. Jadi, it's very simple. Kalau awak nampak dekat bawah tu, kalau macam saya tengok yang dekat bawah tu, kalau awak tengok yang dekat Brazil ni, dekat the United States dan juga dekat Brazil. Bentuk yang dekat Brazil ni, awak nampak dia macam seolah-olah macam paha ayam kan? Paha yang whole chicken leg tu. So awak nampak, oh dia ni macam paha ayam. So awak tahu yang ni adalah benua Amerika, dan terbahagi kepada bawah adalah South America dan juga atas adalah North America. So it's very simple. Kalau awak tengok dekat situ, awak dah tahu kata peta ni the United States of America, Canada, dan juga bawah ni adalah Brazil. Brazil ni adalah satu negara yang besar. Okey, dulu capital city kita tahu dia adalah Rio de Janeiro, tapi sekarang saya tengok dalam internet dia dah berubah, dia jadi Brasilia. Dia punya capital city dia. So mungkin dia ada perubahan sikit dekat dia punya words untuk capital city, ibu kota dia. Okey, so kita tengok dekat slides yang kedua. Ini adalah map of North and South America.
Now, kita tengok dekat sini. Kalau awak tengok dekat sini, awak tengok ada perkataan Portugal, ada Spain, ada France, Belgium, the United Kingdom, Ireland, Iceland dekat atas, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Latvia, Estonia, Lithuania, Belarus, Poland, Ukraine. Ini adalah semua ni adalah dalam benua Europe. Yang kalau awak teringin nak pergi the United Kingdom, awak kata awak teringin nak pergi London, awak teringin nak pergi Paris. Ni Paris duduk kat sini lah, dekat France. Kalau awak nak pergi London, ni dia, di United Kingdom. Kalau awak nak pergi Dublin, ni dia, Ireland. Okey. Kalau awak nak pergi Czech Republic, awak kena duduk di Europe. Okey, ini adalah serba sedikit peta tentang Europe. Sebab itulah kalau awak ni orang yang rajin, awak dah ada satu niat dekat dalam diri awak, apabila awak besar, awak nak belajar pandai-pandai supaya awak dapat pergi melancong ke luar negara. Selalunya orang pergi Europe, orang tak pernah pergi 5 hari atau 4 hari macam tu. Orang akan pergi lama. Kerana apa? Kalau awak tengok, dia semua bercantum. Negara dia bercantum dan dia ada train yang laju macam ETS tu tapi lagi laju. So awak senang nak bergerak daripada France, daripada Spain awak nak pergi France, daripada Portugal awak nak pergi Spain pun hanya sekejap saja. Macam itu saya pergi Disember bulan 12, saya cover Portugal dengan Spain, termasuklah dengan Morocco. Di bawah ni adalah benua Afrika. Saya seronok terang tajuk ni pasal saya banyak dah saya suka melancong. Saya dah melancong dah 18 negara saya dah pergi. Okey, so Portugal, Spain dan semua yang para pelajar dapat tengok di sini, ini adalah peta Europe. Okey, so inilah United Kingdom. Yang ada pulau kecil kat sini. Dia terketepi sikit. United Kingdom ni. So itulah dekat situlah yang ada England, di mana capital city dia adalah London. So yang mana kata-kata yang awak nak tahu, awak teringin nak pergi London, ni dia peta dia. Memang jauh daripada Malaysia. Okey, tapi tak apa, sekarang banyak airlines yang kita boleh naik. Adalah salah satunya adalah Malaysian Airlines. Tunggu kebenaran kita boleh keluar negara, nanti awak boleh plan dengan mak ayah awak ataupun awak belajar betul-betul supaya awak dapat belajar di luar negara. Okey, map of Europe. Ini adalah map of Europe. Eropah lah, dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai Eropah. Alright, now kita tengok ini adalah peta kita lah ni. Ini Asia. Asia ni, Turki ni tadi sebentar tadi kita tengok dekat bawah ni memang dia dikategorikan sebagai benua Eropah. Tetapi Turki ni adalah negara yang unik. It is a very unique country. Kenapa saya kata it's a very unique country? Sebab untuk pengetahuan anak-anak, Turki ni adalah negara yang terletak di tengah-tengah di antara Europe dan juga di antara Asia. Sebab itulah yang kalau awak tengok, awak survey package yang nak pergi ke Turki, dia ada buat package Bosphorus Cruise. Bosphorus Cruise ni maksudnya awak nak naik cruise daripada Turki bahagian Asia, awak boleh pergi ke Turki di bahagian Europe. Tetapi Turki ni telah diisytiharkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, iaitu dia orang punya presiden dulu, zaman dulu, untuk masukkan Turki dalam European Union, dalam kesatuan Eropah. Sebab itulah Turki tidak lagi dikatakan sebagai negara Asia, dia adalah negara Eropah. Kalau awak pergi tengok di sana pun, cara living style dia orang, cara dia orang hidup, cara pakaian dia orang, cara pergerakan dia, socialize dia orang pun cara macam orang putih, orang-orang Europe. Okey, so ini adalah peta Asia. Di mana dia Malaysia ni? Ni dia, ni Malaysia kita. Inilah yang awak nampak macam belakang penyu tu, ini Terengganu. Ini Malaysia kita dan juga termasuk Sabah dan juga Sarawak. Awak boleh tengok dekat slide yang saya ni, saya tunjuk cursor dekat awak. Okey, so awak boleh tengok yang macam ketam ni, ini adalah Makassar di Indonesia. Ini semua ni di Indonesia ni. Indonesia adalah satu negara yang sangat besar, dikelilingi oleh pulau. Terjadinya tsunami masa tahun 2004, tak silap saya, 2014 ni, terjadinya tsunami ni adalah di dekat sini. Sebab itulah kita terkena juga tempiah di Kota Kuala Muda dan juga ada sedikit di Pulau Pinang. Awak boleh bayangkan kenapa bila dia jadi gegaran dekat sini, sampai ke Sri Lanka pun kena, dekat Thailand pun kena. Betapa kuatnya gegaran dalam bumi. Itu semua kejadian Allah yang beri, Allah yang izin. Sebab itulah jadi semua ini. Okey, so awak boleh tengok dekat sini, semua ini adalah Asian map.
Okey, ada Taiwan, ada the Philippines. Kenapa hari itu? Kalau awak tengok balik yang slide saya yang untuk tahun 6, anak-anak di rumah, awak tengok balik tahun 6, saya ada mengajar tentang the article. Saya ada kata kalau Philippines kita tak boleh sebut dia sebagai Philippines. Awak kena cakap dia sebagai the Philippines. Kenapa the? Because dia adalah united. Dia adalah satu benda yang berkumpul. Kenapa saya cakap berkumpul? Cuba awak tengok dekat sini. Filipin pun terdiri daripada gugusan-gugusan pulau-pulau kecil. Jadi sebab tu kita kena panggil dia sebagai the Philippines. Yang ni awak suka sangat Korea. Korea ni dekat area-area sini. Ni North Korea dengan South Korea. North Korea memang kita tak boleh masuk lah. Pyongyang. Capital city dia adalah Pyongyang. Kalau awak nak masuk, awak kena masuk melalui Beijing. Awak kena minta visa dekat situ supaya awak boleh masuk North Korea. Tapi setakat yang saya tahu, kalau diri saya sendiri pun saya tak berminat nak pergi North Korea. Kenapa? Kerana negaranya adalah negara dictatorship. Iaitu dia negara yang macam satu penjara lah. Awak tak boleh nak survey internet ke apa semua, susah. Ada limit-limit dia. Tapi kalau awak berminat nak cabar diri awak, bolehlah pergi nanti. Tapi make sure dengan cara yang betul. India dekat sini, Pakistan, Afghanistan, Iran, semua ni dekat sini. Okey. Yang ni bukan Israel lah, ini Palestin. Seperti mana yang kita tahu ya. Okey, so ini adalah Asia map. Di sinilah anak-anak kita duduk ni. Di sini ni kita kecil saja Malaysia. Cuba awak tengok China, negara China besar. Nak travel dia dalam satu hari tak habis. Malaysia kita kecil, tapi kita aman dan makmur. Alhamdulillah Allah bagi dekat kita negara kita macam ni. Alhamdulillah, syukur. Okey, so ini adalah Asia map. Okey, ini adalah salah satu print screen muka surat 5 daripada Gap Smart Plus 4. Awak punya buku teks dan juga awak punya workbook. Awak boleh tengok dekat sini, where are you from? Dekat sini telah kita menyanyi dah tadi, we are all friends from around the world. We've got each other, we are not alone. My name is Aina, I am from Malaysia. Dekat mana tadi Malaysia? Ni dia dekat sini. Kita tengok negara yang ujung tu, yang kecil tu adalah negara kita. Okey, the US kita tengok. Awak ingat tadi saya kata benua Amerika tadi, kita ada North America dan juga South America. Macam mana kita nak tahu benua dia? Awak tengok dekat bawah ni macam paha ayam. Dia bentuk dia macam seolah-olah paha ayam yang kalau awak tengok kan. So the US adalah di atas, bawah ni saya cakap tadi Brazil. Okey, the UK kita tengok dekat atas area-area sini, the UK. Di sini ni, semua ni di sini adalah benua Afrika. Di mana kita ada South Africa, kita ada Morocco, kita ada Egypt. Egypt adalah bukan dalam negara Arab. Memang dia menggunakan bahasa Arab untuk bercakap, tetapi dia hakikatnya dia di dalam benua Afrika, North Africa, maksud dia Afrika Utara. Mexico ada juga di sekitar South America. Brazil pun sama juga. Korea dibelah sebelah sini. China di dekat tempat yang besar sini. Yang bawah ni, macam muncung bawah ni, ini adalah India. Ini adalah Australia dan bawah ni adalah New Zealand dan sebagainya. Fiji semua ada dekat situ. Okey anak-anak, awak tak perlulah hafal semua-semua ni negara-negara ni di mana. Awak just tahu dekat mana yang buku teks awak bagi tahu. Apa yang saya beritahu kepada awak ni, saya saja nak berkongsi ilmu kepada awak supaya awak lebih berminat. Sebab apa? Apabila kita belajar peta ni, seronok. Sebab apabila awak faham apa itu dalam apa yang ada dalam peta dunia, awak rasa macam, oh nanti saya nak pergilah juga. Awak boleh tahu. Awak boleh tengok ni, daripada Malaysia ni kalau awak nak pergi ke Egypt contohnya, jauh. Awak nak kena naik kapal terbang, lama. Awak nak pergi ke Morocco, lama. Saya pergi pun lama saya naik. Letih duduk atas kapal terbang. Okay, so ini adalah basically apa yang awak kena belajar untuk Get Smart Plus 4, iaitu more on social studies, pengajian sosial. Okey, tapi cuba awak tengok dekat bawah ni, dia ada tulis dekat sini. I am, he's, she's, we are, you are, they are. Yang ni apa pula ni semua ni? Sekejap lagi kita akan tengok apa sebenarnya benda-benda ni. Okey, ini adalah Aina. Pasal dia kata apa? My name is Aina, I am from Malaysia. So Aina dekat sini. Anastasia dekat mana? My friends from the UK. Her name is Anastasia. Ni dia ni bendera UK. Sekarang awak tengok, this is Paulo. He's from Brazil. Brazil dekat mana? Bawah ni Paulo. Okey. Lepas tu, his friends from the US, the United States of America. So her name is Jill. Jill ada dekat sini. Sebablah kita kata di situ adalah the United States of America. Okay, very simple. Sekarang awak dah tahu basically tempat poin-poin mana yang
ada dekat dunia ni. Ini adalah peta dunia kita yang kalau awak nak tahu. Okay, so sekarang kita proceed. Kita tengok. It's Monday morning. Greg and Anna are going on a school trip to the museum. Hi, I'm Greg. What's your name? Dia kata, I'm Carlos. Awak boleh tengok. Nama dia pun kita dah boleh tahu. Agak-agak dia ni bukan orang putih. Kalau nama orang putih mungkin mesti nama John, nama Nick. Tapi bila dia kata Carlos ni, kita tahu dia bahagian South America. So, oh, you are Mexican. Orang Mexico. Ini adalah kerakyatan dia. Dia berasal dari Mexico dan dia rakyat Mexican. Sebab itulah kita panggil you are Mexican. And I'm Sandy, I'm Korean. Kalau dia kata I'm Korean, maksud dia daripada negara mana? Daripada negara Korea. Where are you from, Carlos? I'm from Mexico. And hey, look at that. Semua ni awak boleh baca nanti dalam buku teks awak, muka surat 6. Tak silap saya. Ya, muka surat 6. Okey, so hari ni, selepas ni, saya nak kena tengok dekat awak, nak tunjuk dekat awak countries, negara dan juga citizenship. Iaitu apabila awak berasal daripada sesuatu negara, awak ada sebut nama negara tu, tetapi apabila awak menjadi rakyat kepada negara tu, dia dah menjadi perkataan yang berbeza. Okey, so contohnya the UK adalah negara England, okey, United Kingdom, tetapi rakyat dia kita panggil dia sebagai British. Okey, Mexico rakyat dia sebagai Mexican. Brazil negara Brazil, tapi rakyat kepada orang-orang yang duduk di Brazil, yang lahir di Brazil, membesar dan bekerja di Brazil, kita panggil dia sebagai Brazilian. The US kita panggil dia sebagai rakyat dia American. Okey, now kita tengok. Ini adalah flags and countries. Okey, ini the UK. The UK ni adalah United Kingdom. Dia adalah terdiri daripada 4 buah negara, iaitu yang terletak dalam the United Kingdom. Pertama sekali adalah England, kedua adalah Northern Ireland, nombor 3 adalah Wales dan juga nombor 4 adalah Scotland. Yang ni tak ada, awak tak perlu hafal. Saja saya nak bagi dekat awak supaya awak tahu kenapa kita panggil dia the UK. Sebab dia adalah kesatuan 4 buah negara di situ. So England, untuk orang-orang England, rakyat dia kita panggil apa? The British ataupun British people. Kalau rakyat-rakyat yang duduk di island, kita panggil dia orang sebagai ni nama negara island. Tetapi citizenship ataupun dia orang punya nationality, kita panggil dia sebagai Irish. Kalau Wales pula kita panggil dia sebagai Welsh. Kalau untuk Scotland pula kita panggil dia sebagai Scottish. Very simple saja yang awak tengok, British, Irish, Scottish, Welsh. Okey, ini adalah untuk negara UK. Sekarang kita masuk. Sekarang ni awak tengok gambar yang pertama. Flag apa tu kalau awak tahu? Ini mesti kalau siapa tak tahu ni, awak kena nanti dengan cikgu-cikgu awak kat sekolah. Ini adalah bendera Malaysia kita lah. So nama negara kita nama apa? Negara Malaysia. Nationality, rakyat. Saya ni rakyat mana? Awak yang duduk di rumah dan duduk tengok sekarang ni, mak ayah awak rakyat mana? Kita yang mana dilahirkan di Malaysia, kita adalah rakyat Malaysian. Kita panggil dia sebagai Malaysian. Brazil tadi juga sama, negara adalah negara Brazil, nationality adalah Brazilian. Yang ni adalah gambar bendera Australia, nationality kita panggil dia sebagai Australian. Ini kita panggil Mexico, nationality Mexican. Okey, gambar ni yang ni mesti awak tahu, awak duk minat apa Bang ke apa yang grup Korea. Saya tak apa faham, saya tak apa minat sangat. Tapi saya tahu banyak ramai pelajar-pelajar saya suka artis-artis Korea. It's okay. So mesti awak tahu ini adalah gambar Korea kan. Jadi ini adalah South Korea. Nationality kita panggil dia sebagai Korean. Yang ni gambar America, the United States of America. Dia punya nationality kita panggil dia sebagai American. Okey, yang tu saja yang awak kena tahu setakat sekarang. Termasuklah juga dengan yang ni. Ini adalah bendera Spain. Nationality dia kita panggil dia sebagai Spanish. Kita tak panggil Spain people. Kita panggil the Spanish. Yang ni adalah gambar Indonesia, jiran kita. Jadi ini adalah Indonesian. Sama lah juga dengan jiran kita yang di bawah ni adalah Singapore dan juga nationality dia adalah Singaporean. Banyak basically dia akan tambah in lah dekat belakang tu. Tapi ada juga yang dia tak tambah in dekat belakang ni. Sebab itulah dia jadi Spanish. Dia tak jadi Spanian. Tak ada. Dia jadi Spanish. Macam mana awak nak tahu semua ni? Awak kena banyak membaca. Okey, so ini adalah other countries and their nationality. Banyak lagi, contohnya macam negara Azerbaijan, kita panggil dia sebagai Azerbaijani, negara dia.
orang-orang Pakistan, kita kalau orang bahasa Melayu kita tu orang Pakistan, kita duk sebut kan. Tetapi kalau untuk dalam bahasa Inggeris, they don't call as Pakistan people, they call that as Pakistani, the Pakistani. So Bahrain ni adalah negara di Timur Tengah, sama juga rakyat dia, kita panggil dia sebagai Bahraini. Bangladesh, kita sebut orang Bangladesh. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil orang Bangladesh tu sebagai Bangladeshi. Brunei, Burma ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai Burma, tapi dalam bahasa Inggeris kita pronounce dia sebagai Burma, iaitu Myanmar kita panggil dia sebagai Burmese. Cyprus, Cypriot. Egypt, Egyptian. Portugal, ini adalah Portugis. Di Melaka ni dulu jajahan siapa? Jajahan orang-orang Portugis. Orang-orang Portugal kita panggil dia sebagai Portugis. Okey, so Qatar kita panggil dia sebagai Qatari. Ni football World Cup, kalau tak silap saya, yang akan berlangsung di Qatar sepatutnya tahun ni ke tahun depan. Tak tahulah jadi ke tak ni. Di Qatar. So orang-orang Qatar kita panggil dia sebagai Qatari. Switzerland kita tak panggil dia sebagai Switzerlander ke tak? Kita panggil dia sebagai Swiss. Samalah juga dengan Thailand, kita tak panggil Thailander, tak ada. Thailandian ke, tak ada. Kita panggil dia sebagai Thai people. Orang-orang Thai. Okay, so basically awak dah tahu dah other countries and their nationality. Okay, sekarang ni yang baru kita nak masuk back to our very core business, iaitu verb to be. So apa ini verb to be? Yang ni adalah verb to be. She is, he is, it is, they are, we are, I am and you are. Okay, basically saya nak kena terang dekat awak sikit yang tentang verb to be ni. Kita tengok dekat papan putih. Pronouns, kalau awak tengok pronouns ni kita terbahagi kepada 3. Iaitu pertama sekali kita panggil dia sebagai personal. Nombor 2 kita panggil dia sebagai possessive. Nombor 3 kita panggil dia sebagai reflexive. Okey. Mesti awak dah panik dekat rumah. Awak kata, cikgu kat sekolah ni mungkin ada yang terang dekat awak, mungkin ada yang belum terang kat awak. Awak jangan takut. Sebab apa? Possessive ni kita tak belajar lagi. Awak naik tahun 5, tahun 6 baru awak belajar. Reflexive pun sama juga. Awak naik tahun 5, tahun 6 mungkin awak belajar. Mungkin ada juga benda-benda yang awak baca dalam karangan awak, mungkin yang akan ada sedikit tentang possessive dan juga reflexive. Tapi don't worry, kerana kita nak fokuskan kepada hari ini, basic untuk awak year 4 adalah personal pronoun. Personal pronoun ni pula terbahagi kepada first person, orang yang pertama, iaitu orang yang bercakap. Iaitu macam saya lah. Sekarang tengah bercakap, saya adalah first person. Okey, second person. Second person ni adalah orang yang awak cakap. Awak bercakap tentang. Awak bercakap tentang. Okey, tentang apa awak bercakap tentang dia tu? Ini kita panggil dia sebagai second person. Dan juga kita kata dia sebagai third person. Third person ni adalah apa? Orang yang awak tengah cakap berkenaan about. Okey, tak apa, it's okay. So contoh untuk first person ni adalah kita panggil dia sebagai I, we, okey, me dan juga us. Yang ini kita panggil dia sebagai first person. Kalau untuk second person, kita letak dia sebagai you. Kenapa? Sebab kita bercakap tentang you. Kita panggil you. You tengah buat apa sekarang? You tengah buat apa? You pergi mana? So you ni adalah second person. Awak nak mendapat jawapan daripada orang lain. Okey? Dan juga third person ni adalah awak bercerita tentang dia. Maksudnya awak cerita dia awal lagi. Sebab tu awak refer dia kepada he, she, they dengan it. Possessive dengan reflexive ni awak boleh google, nanti awak tengok kalau awak rajin. Sekarang saya tak nak terang dekat awak possessive dengan reflexive, saya tak nak terang dekat awak pasal saya tak nak bagi awak confuse. Because verb to be yang apa yang saya nak ajar hari ni very simple saja. Yang mana awak tengok dekat papan putih, she dia akan jadi sebagai is, he pun akan jadi is, they akan jadi are, we are, you are, I sahaja akan jadi am. Kalau awak terlupa apa itu verb to be, awak ingat Dewi are you. Dewi ni kan macam kita punya imagination kita kan, Dewi macam orang-orang yang cantik kan. So Dewi are you. They ni adalah they. We ni adalah we. Are ni sebenarnya I lah. You ni adalah
you. Cuma apa yang awak terlepas sekarang? Awak missing apa yang tak ada lagi dekat sini? She, he dengan it. Yang ni saja awak kena ingat. Sebab apa? Bila awak dah ingat they, we, are you, awak pecah lah nanti. So ini adalah dia punya, kita panggil dia sebagai verb to be. Dan juga verb to be ni, she ni adalah untuk perempuan. Itu kita panggil dia sebagai female lah. Perempuan. Okey, kalau untuk he kita panggil dia sebagai male, iaitu lelaki. They, mereka. We, kami. Okey, you, kamu. Ataupun senang bahasa yang awak guna awak kan. I ni saya, sendiri. Okey, so selalu rata-rata pelajar saya dia orang confuse ni. Dia orang confuse dekat perkataan ni. They dengan we. Senang saja. They tu they. Awak sebut macam they. Mereka. Maksudnya diri awak tak termasuk sekali. Awak tidak dikira dalam cerita mereka. Jadi they tu adalah they, mereka. Kalau we termasuk dengan diri awak, we. Maksud awak tengah bercakap, apa yang awak sedang berkata, awak sendiri juga terlibat dalam satu-satu cerita tu. So they dengan we dekat sini awak kena tahu. So this one we call that as a positive form. Is, am tu kita panggil dia sebagai positif. Tetapi kalaulah kata awak nak jadikan dia negatif. Contoh ayat lah, saya kata she is a Malaysian. Ya, Malaysian. Okey. Tapi kalau awak nak jadikan is ni sebagai negatif, senang saja. Kalau awak tak suka satu-satu benda, awak kata apa? Aku anti lah kat benda ni. Aku anti lah dekat dia ni. Aku tak suka kat dia kan. So macam aku anti kan. So awak senang je. She is, awak sebut lah. Awak tulislah balik N dengan T. N dengan T ni maksud not. Saja saya bagi cerita dekat awak macam tu supaya awak boleh ingat nak jadikan dia sebagai satu negatif. Benda yang awak tak suka. So she isn't a Malaysian. Contohnya. Habislah. Kalau is ni akan jadi sebagai isn't. Sama. A pun kita salin balik A. Tak suka kan? Nak jadikan dia negatif kan? Letak N, T. A pun sama. Salin balik A. Tak suka kan? Letak N, T. A ni pun sama juga. N, T. M, dia akan jadi M, not. Yang ni awak tak boleh ubah. This is the only special case yang awak tak boleh ubah. Tapi awak boleh contraction dia. Nantilah saya terang benda tu lain. Saya takut awak terlalu banyak dah saya terang ni. Takut nanti awak pening. Okey, so mari kita tengok dekat example yang akan kita tengok di sini sekarang. She is, kalau juga verb to be negative form, dia akan jadi is not ataupun isn't. He is ataupun he isn't. It is, dia akan jadi isn't, it isn't. Okey, they are, they aren't, we aren't, you I am not ataupun you are not. So basically dia akan ambil balik daripada sini, just awak tambah N dengan T, iaitu not. Yang tadi saya cakap anti tu, anti saya tak suka benda-benda apa, awak tak suka benda-benda, just to let you remember. Benda tu nak memudahkan awak faham kenapa ni cikgu ni tiba-tiba dia letak N ada apostrophe T pula. Just untuk awak ingat, anti tu maksud kita tak suka satu-satu benda ataupun kita tak nak dia. Kan? Okay, so ini adalah let's just look at some examples. Awak tengok gambar dekat sini, mesti awak tahu minat Korea kan? Okay, so hello, I am Yi Ting. I am from South Korea. Awak tak boleh I is, sebab kita dah kata undang-undang dia dekat tadi yang saya terang dekat situ, dia tetap akan jadi I am from South Korea. I am Korean. Maksud dia nama dia Yi Ting, dia tengah bercakap tentang diri dia. Sebab tu tadi saya cakap dia sebagai first person. Okay, so I am Yi Ting, I am from South Korea. Dia tu berasal dari South Korea. Maksud I tu maksudnya macam saya tengah bercakap. I am Korean. Okay, so awak tengoklah dekat sini, daripada dia memberitahu dia daripada negara South Korea, sekarang dia memberitahu bahawa dia rakyat Korea. Jadi Korean. Okay, gambar yang kedua. This is Pedro. Pedro. Sekarang, he is from Spain. Dia daripada negara Spain. He is a Spanish. Dia daripada negara Spain. Dia adalah merupakan rakyat Spanish. Okay. This is Ali. Yang kita tengok ni pakai baju Melayu ni, kita tahu selalunya orang-orang Malaysia. This is Ali. He is from Malaysia. He is Malaysian. So ingat, they, we, are, you, he, she or
it. Yang tu je. Okay, this is Miko. It is a Persian cat. Its origin is from Iran. Kata-kata yang hari tu masa saya pergi Iran pun saya tengok banyak kucing-kucing tepi jalan dia orang macam kucing Parsi yang ada dekat Malaysia ni. Memang saya rasa mostly banyaknya daripada Iran. Kucing tu gebu-gebu. Tapi terbiar. Tapi ramai orang jaga elok-elok. Okay, so kita tengok gambar yang seterusnya. They went to the stadium. Sorry, kita tinggal dekat sini ya, anak-anak di rumah. They went to the stadium to watch a football match. They are Russian. Mereka adalah rakyat Rusia. They are from Russia. Kita boleh ubah-ubah dekat situ. Tak kisah. Awak boleh letak dulu they are from Russia, they are Russian pun boleh. Ataupun awak nak letak they are Russian, they are from Russia pun boleh. Okey, sekarang kita tengok ni gambar Amerika kan. Kalau awak tengok dalam buku teks awak kan. Okey, so we are from the United States of America. We are American. Okey, sekarang ni kita tengok sedikit video yang akan saya terang dekat awak. Sekejap lagi saya akan recap dekat awak apa yang telah kita belajar sedikit sebanyak. Sekejap lagi saya akan padam dekat situ. Yang mana nanti kalau awak tak sempat nak salin nota, awak boleh rewind balik nanti tengok. Okey, sekarang kita nak tengok video sikit dekat sini. Video ni adalah daripada Mind. Okey, yang tu yang awak dapat tengok macam mana situasi seorang guru, Mr. Brown. Yang ni cerita komedi yang lama. Dia mengajar satu kelas dia banyak rakyat. Ada rakyat Itali, ada rakyat Jepun, China, ada daripada Switzerland pun ada, merata daripada Pakistan, daripada India pun ada. So dia struggle. Dia bersusah macam mana nak ajar tentang verb to be, nak bagi para pelajar dia yang datang ke negara England untuk faham macam mana nak kena pasti verb to be. Dia orang pun pening, dia pun pening, last sekali dia pun balik macam tu saja, dia dah pening dengan kelas dia. So recap from the video, kita nampak perkataan yang diguna adalah I am English, you are Chinese, he is Italian, she is French. I am very happy to be learning English. Yang tadi awak tengok, yang taruh daripada English yang dia cakap, I am very happy to be learning English. Kan? So, itu adalah slang dia daripada orang Jepun. Dia tahu cakap bahasa Inggeris, tapi dia punya slang. So, awak boleh tengok cara dia nak construct ayat tu, dia nak bina ayat, dia cakap I am. Dia tak pakai apa, I is. I am very happy to be learning English. He is a handsome man. She is beautiful. She is wonderful. Kan awak boleh tengok dia nak mengorak perempuan tadi tu kan. So dia kata she is beautiful. She is wonderful. It is raining. Dia cuba nak terangkan satu benda dekat di luar tu hujan sedang turun. Tetapi apa yang lelaki daripada Spain tu cakap? Por favor. Por favor. Por favor tu maksud apa dia? Apa dia? So dia tak faham bahasa Inggeris, sebab tu dia duk tanya cikgu dia, apa dia, por favor, por favor. So cikgu dia cuba nak suruh dia bina ayat tentang it is raining, tetapi dia tak faham bahasa Inggeris. Okey, so kita tengok yang last, yang ni kita tengok yang tadi dia orang China tu, yang tu sebenarnya rakyat Malaysia. Kalau awak tahu, awak tengok dalam internet, dia tu sebenarnya rakyat Malaysia, tapi dia hanya berlakon untuk menjadi rakyat daripada China dalam cerita tu. So apa yang dia cakap? It is a duty. Dia cakap it is a duty of every citizens to overthrow emperor warmongers. So say ciao memau, dia kata. Okay, so kita tengok ayat yang seterusnya. We are lucky to have such a good, handsome teacher. Dia puji cikgu dia handsome. So, you are waiting for me to speak and answer. Cikgu dia suruh bagi tahu ayat yang menggunakan you are. Tapi dia pergi cakap you are waiting for me to speak and answer. Betul lah. Tapi masalahnya dia tak faham apa soalan cikgu dia. Unfortunately, I am not understanding the questions. You are from Pakistan. I am from Pakistan. You are English. You are confusing me. Awak ni mengelirukan saya. Ada perkataan adjektif dekat sini. Jauh lagi nanti saya terang balik. Awak boleh tengok video saya balik. Kenapa confused dengan confusing. Saya tak nak bebankan awak sangat untuk awak. Nanti takut awak pening. Okay, so ini adalah short quiz yang akan kita lakukan. Saya tak ada buat online dekat sini. Awak boleh buka Google Form ni, ada 8 soalan. Awak boleh scan the QR code ataupun Google Form yang telah saya bagi dekat sini. Awak boleh klik screenshot ataupun just scan the QR code. Awak jawab, nanti saya akan monitor dekat situ awak punya responses. Okay, so basically sedikit sebanyak tentang pengalaman saya yang saya terang dekat awak, benar-benar yang telah saya pergi. Saya amat-amat berharap anak-anak di rumah untuk belajar rajin-rajin,
Tengok peta supaya tanam dalam minat awak untuk awak nak berjalan dalam bumi Allah ni, untuk awak tengok kebesaran Allah. Merata ada. So Alhamdulillah, saya dah pergi ke 18 buah negara. Australia, Indonesia, Singapore, Thailand, China, India, Iran saya dah pergi tahun lepas, Oman saya dah pergi, United Arab Emirates, Turki saya dah pergi, Egypt, Morocco, Portugal, Spain, Saudi Arabia saya dah pergi, dan juga Maldives. So total dekat sini 17 or 18, 17 atau 18 negara saya dah cover. So saya harap kita berkongsi hobi yang sama pada satu hari nanti. Mungkin awak dengan saya boleh pergi travel sama-sama. So with that I would like to end my slot for today. Today's quote is believe you can and you will. Anak-anak dekat rumah, awak masih muda, sentiasa tanam dalam minda awak, tanam dalam jiwa awak bahawa apa sahaja yang datang dalam hidup awak, awak boleh lakukan. InsyaAllah awak pasti akan berjaya. Percaya pada diri awak supaya awak boleh melakukan apa yang awak nak pada diri awak. So saya ucapkan selamat maju jaya, duduk elok-elok dekat rumah, stay at home, stay safe, wash your hands frequently. Kita masih dalam fasa pemulihan. InsyaAllah sama-sama kita doakan untuk kesejahteraan negara kita, dan thank you juga kepada frontliners dan juga untuk barisan guru-guru yang kini telah masuk bertugas. Selamat kembali bertugas cikgu-cikgu semua, dan juga kita lah barisan frontliners sekarang. InsyaAllah demi anak bangsa kita lakukan yang terbaik. With that, thank you so much. Assalamualaikum. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.